Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dilela Kadir dalam Berita Pagi. Mulai 1 Ogos, pemakaian pelitup separuh muka dalam pengangkutan awam dan ketika berada di kawasan sesak atau tumpuan umum akan diwajibkan. Jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan membuat keputusan itu setelah mengambil kira peningkatan kes jangkitan COVID-19, pertambahan kluster baru dan dengan nasihat Kementerian Kesihatan KKM. Individu yang engkar terhadap peraturan terbaru itu boleh dikenakan tindakan menerusi Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 seperti The Compound RM1,000 atau dihadapkan ke mahkamah. Contoh, ada SOP yang telah pun ditetapkan. Apabila menaiki kenderaan awam, kerana tidak ada social distancing ataupun penjarakan sosial di dalam kenderaan awam, mereka mesti memakai pelitup muka ataupun mask topping muka. Tapi didapati hari ini di dalam LRT ke, di dalam bas ke, di mana-mana kenderaan awam, termasuk di dalam pesawat, pelitup muka tidak lagi digunakan walaupun kedudukan mereka berhimpit-himpit dan sebagainya. Penjarakan sosial, kebanyakannya kalau kita lihat di tempat-tempat awam, penjarakan sosial sudah lagi tidak dilaksanakan. Meskipun pemakaian pelitup separuh muka itu berkuat kuasa bulan depan, orang ramai digalak untuk melaksanakan peraturan itu mulai sekarang. Sebelum ini, kerajaan tidak mewajibkan pemakaiannya kerana mengambil kira golongan kurang berkemampuan. Orang ramai juga dibenar untuk memakai pelitup separuh muka yang dibuat sendiri asalkan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Butiran terperinci mengenai spesifikasi tersebut akan diedarkan kepada umum oleh KKM tidak lama lagi. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyambut baik keputusan kerajaan yang mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka di dalam pengangkutan awam dan tempat awam yang sesak. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah turut menggesa agar orang ramai menggunakan pelitup separuh muka dengan betul dan memastikan ia menutupi ruang hidung sehingga dagu bagi mengelakkan risiko pencemaran atau jangkitan kepada pemakai. Untuk pelitup muka separuh ataupun face mask bukan perubatan, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengesyorkan jenis fabrik ataupun kain dengan 3 lapisan yang terdiri daripada yang pertama, lapisan paling dalam yang bersifat menyerap air iaitu hidrofilik. Misalnya penggunaan kapas ataupun campuran kapas. Lapisan paling luar yang diperbuat daripada bahan bersifat menghindar penyerapan air iaitu hidrofobik, misalnya polipropilina ataupun polyester ataupun campurannya. Lapisan ini boleh menghadkan pencemaran daripada luar daripada menembus masuk ke hidung dan muka pemakai. Yang ketiga ialah lapisan tengah ialah hidrofobik yang diperbuat daripada bahan bukan tenunan sintetik seperti polipropilina atau lapisan kapas yang boleh meningkatkan penapisan atau menahan titisan cecair. Dalam pada itu, pengusaha sektor pelancongan digesa agar tidak bersikap sambil lewat. Ia termasuklah pelaksanaan saringan kesihatan terhadap pekerja yang terlibat dalam sektor berkenaan. Pengarah Kanan Bahagian Domestik dan Acara Pelancongan Malaysia, Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffar berkata, keengganan pematuhan SOP boleh meningkatkan risiko jangkitan dalam kalangan pemain industri yang menjejaskan persepsi pelancong domestik terhadap fasiliti pelancongan negara. Sebab the worries now adalah orang takut untuk melancong sebab kita tak tahu orang tu sihat ke tidak. But with the sijil, that is satu guarantee that orang tu sihat. Bila dia pergi ke hotel ke, dia pergi ke product owner ke, homestay operator ke, orang yang mengendalikan homestay tu pun nanti sijil. So kita bila ada benda ni, kita boleh wawarkan these are the measures that taken by us. Not only kita yang product operator dan sebagainya, kita tahu Hotel Association pun dah buat sanitizing and other things.
So itu merupakan jaminan kita. So kita nak supaya keyakinan itu datang kembali kepada pelancong. Di samping kita punya aktif packages yang kita buat lah. Jelasnya selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Malaysia Tourism Council dan 3G Teknologi Sdn Bhd bagi perkhidmatan saringan COVID-19. Seorang lelaki warga negara Filipina berusia 26 tahun disahkan positif COVID-19 dan dirujuk ke Hospital Sultan Ahmad Shah, HOSAS Temerloh untuk rawatan lanjut. John Henry Santiago yang bertugas sebagai kru kapal yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 16 Julai dari Filipina dengan menaiki penerbangan Korean Air telah menunjukkan surat pengesahan saringan daripada pihak kesihatan Filipina dan disahkan negatif. Henry bagaimanapun meneruskan penerbangannya ke Kuantan dengan menaiki syarikat penerbangan Malaysia MAS pada keesokan harinya dan menginap di sebuah hotel di Jalan Lim Ho Lek, Kuantan pada 18 Julai sebelum tiba di Pelabuhan Kuantan, KPC untuk menjalani kuarantin di atas kapal. Pesakit telah menunjukkan gejala COVID-19 pada 20 Julai dan dirujuk ke Klinik Kesihatan Balok pada 21 Julai dan terus dibawa ke HOSAS setelah disahkan positif. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menjalankan saringan terhadap kontak rapat di Pelabuhan Kuantan serta di hotel selain mendapatkan maklum balas daripada pihak MAS dan Korean Air. Laporan tersebut kemudian disahkan Pengarah Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Dr. Bahari Awang yang dihubungi RTM. Institusi Pengajian Tinggi IPT perlu menyerahkan senarai nama dan maklumat pelajar antarabangsanya yang ingin kembali ke Malaysia bagi menyambung pengajian. Jelas Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad, bagi pelajar yang memperoleh kelulusan masuk, mereka perlu menjalani ujian calitan atau ujian swab dan dikuarantin selama 14 hari seperti ketetapan SOP KKM. Pelajar antarabangsa memang dibenarkan dalam satu keputusan Jemaah Menteri telah membenarkan pelajar antarabangsa untuk masuk tetapi senarai nama pelajar tersebut harus diberi oleh universiti berkenaan. Universiti berkenaan harus memberi senarai nama tersebut melalui EMGS dan juga Immigration Malaysia. Dan Immigration akan meneliti setiap permohonan dan kemudian akhirnya Immigration yang akan membenarkan. Selain itu, pihaknya juga akan memaklumkan SOP yang akan diguna pakai bagi pembukaan IPT pada Oktober nanti dalam tempoh terdekat. Ia termasuk prosedur yang akan digunakan bagi pelajar semenanjung ke Sabah, Sarawak dan sebaliknya. Ketika ini, perbincangan secara menyeluruh diadakan pihaknya bersama kerajaan negeri dan IPT. Pelaksanaan solat sunat Aidiladha pada hujung bulan ini akan mengguna pakai garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang sama seperti solat Jumaat. Manakala bagi SOP pelaksanaan ibadah korban akan diumumkan kemudian. Perkara tersebut dijelaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Solat hari raya sama seperti kita solat Jumaat dan juga solat-solat yang lain, kepatuhannya sama. Cuma kita juga telah mengemukakan SOP ibadat korban yang kita akan edarkan melalui laman web kita, Facebook kita untuk diwar-warkan kepada khalayak masyarakat peranan yang sepatutnya dimainkan oleh semua pihak dalam mematuhi SOP ketika korban. Sementara itu, mengulas berkenaan kepatuhan jemaah terhadap SOP ketika di masjid sebelum ini, beliau menjelaskan lebih 90% jemaah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Pihaknya juga akan mengeluarkan sebuah buku Faith COVID bagi memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan patuh kepada SOP ketika di dalam masjid. Terdahulu beliau merasmikan dan penyerahan watikah pelantikan anggota jawatan kuasa Qariah Masjid dan Surau Jumaat sesi 2020-2023 di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pelantikan tersebut melibatkan 89 buah masjid dan 107 surau Jumaat di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.
Program Skim Usahawan Permulaan Bumi Putra atau SUPEP kini kembali untuk siri ke-15. Bagi edisi tahun 2020, SUPEP memfokuskan dan menekankan produk berinovasi dan model perniagaan yang kreatif selaras dengan keutamaan kerajaan bagi mengurangkan kadar pengangguran, memantapkan aktiviti perniagaan dan menggalakkan peralihan perniagaan tempatan kepada e-dagang dan ekonomi gig. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof untuk program kali ini, pihaknya menggalakkan penghasilan produk apa sahaja yang boleh dikomersialkan yang bersesuaian dengan gaya hidup. Tema program SUPEP 2020 berteraskan 6 tema utama Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang memfokus dalam menaikkan 15 aktiviti pertumbuhan ekonomi utama KEGA, iaitu ekonomi digital, revolusi perindustrian 4.0, perusahaan sosial, ekonomi perkongsian, bidang seni dan kreatif, kesihatan, inovasi makanan dan pertanian. Yeah, any ideas that can be commercialized, from the simplest of, say, thinking about inventing something for the to improve way of life that can have some commercial return to it, we will consider. To the more sophisticated, or like maybe we are talking about revolutionizing the green industry in Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis pelancaran Skim Usahawan Permulaan Bumi Putra 2020. SUPEP merupakan salah satu program teraju dalam memperkasakan usahawan Bumi Putra yang mempunyai idea bernas yang tuntas bagi diketengahkan, menyokong pertumbuhan keusahawanan negara. Sejak dilancarkan pada 2014, SUPEP berjaya melahirkan 183 usahawan Bumi Putra dengan peruntukan sebanyak RM144.5 juta. Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Slim Perak akan diadakan pada 29 Ogos ini, manakala hari pendamaan calon pada 15 Ogos. Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dr. Azmi Syarum berkata tarikh bagi pengundian awal pula pada 25 Ogos. Kerusi berkenaan kosong susulan kematian penyandang Allahyarham Datuk Muhammad Kusyari Abdul Talib akibat serangan jantung 15 Julai lalu. Pegawai Daerah Mualim Syamsul Rizwan Idris dilantik sebagai pegawai pengurus PRK berkenaan dan dibantu 4 penolong pegawai pengurus. Jelas Dr. Azmi, kos keseluruhan bagi PRK Dun Slim dianggarkan berjumlah RM4.6 juta. SPR juga bersetuju menubuhkan 2 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya PPKPR untuk memantau semua aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen. Pasukan PPKPR ini akan dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak polis, pihak berkuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. SPR akan menggunakan Dewan Seri Tanjung Majlis Daerah Tanjung Malim sebagai pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan rasmi undi. Beliau menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat khas PRK Dun Slim di Ibu Pejabat SPR Putrajaya. Seramai 23,095 orang layak mengundi pada PRK berkenaan, terdiri daripada 22,815 pengundi biasa, 277 pengundi awal polis dan 2 pengundi tidak hadir luar negara. Sebanyak 13 pusat mengundi dengan 55 saluran akan dibuka. 139 permohonan kewarganegaraan bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19 Perlembagaan Persekutuan yang didaftarkan di Bintulu, Sarawak telah diterima Jabatan Pendaftaran Negara JPN sejak 2015. Bagaimanapun daripada jumlah berkenaan, sebanyak 2 permohonan telah diluluskan iaitu pada kadar 2.2%. Jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, daripada jumlah tersebut juga sebanyak 105 permohonan sedang diproses, 5 permohonan ditolak dan 27 permohonan dibatalkan kerana tidak memenuhi syarat.
Kementerian melalui Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengambil langkah proaktif dalam memastikan urusan pendaftaran dokumen pengenalan diri dan kewarganegaraan individu yang berkelayakan dapat dilaksanakan dengan mudah di seluruh negara termasuk di kawasan pedalaman melalui inisiatif berterusan iaitu program menyemai kasih rakyat Mekar yang merangkumi program pendaftaran bergerak unit mobil dan bas mobil. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Tiong Kingsing. Saksikan Berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Luar negara, Presiden Brazil Jair Bolsonaro sekali lagi diuji positif COVID-19 selepas kali pertama pada 7 Julai lalu. Bolsonaro akan melanjutkan tempoh kuarantin 2 minggu yang dijalani sekarang dan menunda semua jadual perjalanannya. Pemimpin yang lantang memperlekeh usaha mengekang COVID-19 dan amalan penjarakan sosial kini dikuarantin di Istana Presiden di Brasilia. Keadaannya dilaporkan stabil dan dipantau rapi pasukan perubatan. Bolsonaro 65 tahun sebelum ini melabelkan COVID-19 sebagai sesama kecil dan menentang arahan duduk di rumah serta beberapa garis panduan pencegahan pandemik. Sebelum dijangkiti COVID-19, beliau kerap turun ke jalan raya di Brasilia tanpa memakai pelitup separuh muka, berpelukan dan bersalam dengan para penyokongnya. Sejak disahkan positif COVID-19, Bolsonaro hanya menjalankan urusan rasmi menerusi persidangan video dari Istana Presiden. Sementara itu, di bandar kedua terbesar Australia, Melbourne pula, pihak berkuasa mengeluarkan arahan mandatori mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka di tempat awam dalam usaha mengawal penularan pandemik COVID-19. Mereka yang engkar akan dikompaun $200. Memasuki minggu kedua perintah berkurung selama 6 minggu, negeri Victoria merekodkan 422 kes baru COVID-19. Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews mengakui perintah berkurung berjaya membantu menstabilkan kes jangkitan, namun apa yang paling penting ialah mengurangkan kes baru. Australia yang mempunyai populasi penduduk seramai 25 juta setakat ini merekodkan lebih 13,000 kes COVID-19 dengan 133 kematian. Dewan Senat Chile meluluskan undang-undang pembaharuan pencen untuk mengurangkan kesan pandemik COVID-19. Di bawah rang undang-undang tersebut, warga negara dibenar untuk mengeluarkan sehingga 10% dana pencen mereka. RUU tersebut yang dipersetujui dengan majoriti 29 berbanding 13 dengan 1 berkecuali akan dibawa kembali ke Dewan Rakyat untuk perbahasan. Ini akan menjadi pembaharuan besar pertama sistem pencen yang diswastakan yang sebelum ini di bawah bekas diktator Augusto Pinochet. Sekiranya RUU tersebut diluluskan, 10.9 juta orang akan dapat mengeluarkan sehingga $5,400 dari dana pencen mereka. Langkah serupa di Peru yang diluluskan pada Mei menyaksikan ratusan ribu orang mengeluarkan wang dari dana pencen mereka sehingga $3,700. Presiden Sebastian Pinera menentang undang-undang tersebut dengan mengumumkan satu pakej langkah untuk menyokong kelas menengah termasuk bonus berjumlah $630 dan pinjaman bunga rendah sebanyak $1,900. 5 prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
Sedikit berita sukan, Kongres Tempin Bowling Malaysia MTBC membatalkan kejohanan bowling terbuka antarabangsa Malaysia ke-41 susulan situasi semasa penularan COVID-19 di negara ini. Setiausaha Agung MTBC, Maradona Chok berkata, kejohanan berkenaan yang dijadual berlangsung pada November dibatalkan kerana mengutamakan kesihatan dan keselamatan semua atlet bowling. Tambah Chok, ia tidak sepadan risiko menjadi tuan rumah satu acara antarabangsa secara besar-besaran ketika keadaan pandemik masih tidak menunjukkan pengurangan. Walaupun terbuka Malaysia dibatalkan, atlet kebangsaan akan mengambil bahagian dalam kejohanan bulanan bermula hujung Ogos bagi mengekalkan prestasi atlet negara sebelum bertanding dalam kejohanan pada masa akan datang. Dalam pada itu, Chok berkata beberapa kejohanan antarabangsa yang akan diadakan di Malaysia masih mengikut jadual. Bagaimanapun, ia bergantung kepada keputusan kerajaan untuk membuka sempadan negara kepada pelawat. Persatuan Tempin Bowling Amatur Sarawak, Abbas, memohon kepada Persekutuan Bowling Asia untuk menganjurkan kejohanan terbuka antarabangsa Sarawak pada 25 hingga 29 November, iaitu sama dengan tarikh penganjuran terbuka antarabangsa Malaysia. Dua lagi kejohanan antarabangsa adalah kejohanan bowling terbuka antarabangsa Pesta Pulau Pinang ke-48 pada 10 hingga 19 Disember dan Storm Under 22 International Junior All-Star pada 18 hingga 23 Disember di Sunway Magellanus, Sunway Pyramid. Ketika berada di sekolah, anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perhimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan juga ditangguhkan. Semasa menuju ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah sahaja. Barisan arah yang berlawanan perlu mengikut jalan yang lain. Di tangga, para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga mengikut laluan terarah. Di dalam kelas, murid akan dipecahkan kepada bilangan yang lebih kecil. Penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang berada di sekolah. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Selari dengan usaha kerajaan dalam mengukuhkan perpaduan di kalangan rakyat di negara ini, 4 kementerian akan bekerjasama bagi memantapkan silibus pendidikan rukun negara. Menurut Menterinya Datuk Halimah Sadiq, pendidikan rukun negara perlu diserapkan semula di semua peringkat pendidikan termasuk sekolah rendah, menengah serta institusi pengajian awam dan swasta. Bukan fokus kepada satu-satu jenis sekolah saja, sekolah kebangsaan saja, tapi dia mesti fokus kepada keseluruhan. Bila kita sebut sistem pendidikan, maknanya covers all. Sekolah rendah kebangsaan, sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan sebagainya. Jadi 6,602 kelab-kelab rukun negara yang kita wujudkan ni, dia merangkumi kepelbagaian daripada 3 jenis sekolah yang saya sebutkan tadi. Antara kementerian terlibat adalah Kementerian Perpaduan Negara, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Setakat ini, sebanyak 172 sekretariat rukun negara di Institut Pengajian Tinggi dan 6,621 kelab rukun negara di peringkat sekolah rendah dan menengah telah ditubuhkan. Jelasnya, selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Kementerian Perpaduan Negara KPN dengan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Golongan belia berumur 40 tahun ke bawah paling ramai ditangkap SPRM kerana kes rasuah. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Azam Baki, mendedahkan 2,442 belia, iaitu 52.2% yang ditangkap dari tahun 2015 hingga 2019 adalah mereka yang berkhidmat dalam sektor kerajaan. Jika diimbas semula hasil daripada kajian persepsi rasuah Malaysia pada tahun 2002 yang dijalankan oleh UKM yang melibatkan 494 orang sebagai responden dan terdiri daripada para pelajar, ia menghasilkan 30.5% pelajar mengatakan sanggup menerima rasuah sekiranya diberi peluang.
ataupun ruang ataupun peluang. Kini setelah 18 tahun kajian itu dibuat, dapatan kajian ini menjadi satu realiti. Realiti yang saya kira amat membimbangkan kita semua. Dan mereka ini adalah yang paling ramai ditangkap ataupun disiasat oleh SPRM. Beliau menyatakan perkara itu dalam ucapannya pada Majlis Pelancaran Kursus Integriti dan Rasuah di UNI KL. Sehingga kini 15 buah institut pengajian tinggi telah menawarkan kursus integriti dan rasuah sejak diperkenalkan pada tahun 2017. Semua usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Johor perlu mendaftar secara dalam talian supaya mereka boleh dibantu melalui pelbagai program pasca COVID-19. Setakat ini, seramai 1,100 usahawan PKS negeri itu telah berdaftar. Esko Pelaburan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Muhammad Ishak Ahmad berkata kerajaan negeri juga akan menjejaki semua PKS yang belum berdaftar melalui program turun padang jejak PKS yang akan dilancarkan pada masa terdekat. Cara online nampak dia amat berkesan dan benda ni kita akan berperkasakan apabila masuk dalam pasca COVID-19 kita ni, dan kita akan digitaliskan semua usahawan kita dengan apa pakej-pakej bantuan yang kita dah sediakan untuk mereka. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan profil koperasi terbaik negeri Johor 2019 di Johor Bahru. Bella Berita Pagi berakhir di sini. Kekal bersama Berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus waspada dan ambil langkah pencegahan serta patuhi SOP bagi elak jangkitan COVID-19. Saya Delila Kadir, salam hormat, kita jumpa lagi.